Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Amira Shasha dalam 15 minit MMTV edisi 1 Mac 2024. Kita ke berita utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agar Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN lebih tegas dalam mengutip hasil cukai tanpa mengira kedudukan syarikat mahupun individu. Beliau berkata ia berikutan terdapat syarikat gergasi mahupun naga di negara ini masih culas membuat pembayaran cukai kepada kerajaan. Menurutnya lagi, terdapat keperluan agar LHDN lebih tegas kerana tidak boleh membiarkan golongan maha kaya tersebut terselamat daripada apa jua tindakan. Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Hasil 2024 di Cyberjaya hari ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husin mengesahkan satu siasatan dijalankan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataan beliau bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu. Menurut beliau, siasatan terhadap Abdul Hadi dilakukan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bagaimanapun, keterangan Abdul Hadi masih belum diambil pihak polis atau faktor kesihatannya yang kurang baik. Terdahulu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi yang dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Pejabat Sultan Selangor dalam kenyataan semalam memaklumkan Sultan Sharafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam berkenaan titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Susulan itu, baginda berkenan mengutus sepucuk surat kepada Abdul Hadi menerusi Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor Datuk Dr. Abdul Halim Tamuri. Menurut kenyataan itu, Abdul Hadi secara sinis mengaitkan titah ucapan baginda dengan sikap raja-raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata. Kerajaan menaikkan kadar cukai jualan dan perkhidmatan SST daripada 6 kepada 8% menerusi perluasan asas fiskal di bawah Komitmen Reformasi Fiskal ketika pengumuman Belanjawan 2024. Namun, kenaikan tersebut tidak membabitkan keperluan asas atau harian seperti makanan dan minuman, tempat letak kereta, telekomunikasi, logistik, penggunaan elektrik bawah 600 kWj dan perkhidmatan air dirawat tidak terkesan. Sebaliknya, SST 8% tersebut hanya dikenakan kepada aktiviti berkaitan perkhidmatan yang bukan keutamaan seperti mengunjungi pusat karaoke, hotel, loteri, mesin perjudian dan perkhidmatan e-dagang serta insurans dan takaful. Sehubungan itu, peniaga dan syarikat pengendali perkhidmatan diingatkan tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan mereka, khususnya keperluan harian bagi mengaut keuntungan berlipat ganda sekaligus membebankan rakyat. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Fuziah Saleh berkata tindakan tegas akan dikenakan terhadap peniaga yang bertindak sesuka hati menaikkan harga barangan kesan susulan kenaikan 2% SST. Cuti bukan hak. Demikian pesanan ringkas yang dikeluarkan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di laman rasminya kemarin berkaitan peruntukan cuti kepada kaki tangannya. Menurut hantaran itu, pemberian cuti hanyalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan kerajaan kepada penjawa awam. Tambah JPA lagi, ramai yang mempunyai persepsi yang salah tentang cuti dan menganggap cuti yang diberikan merupakan hak mereka sepenuhnya. Dalam pada itu, perkongsian tersebut mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna media sosial. Ada yang bersetuju dan ramai juga yang mempersoalkan tujuan hantaran tersebut dimuat naik. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Istana Diraja Norway mengumumkan bahawa usaha sedang dijalankan untuk membawa pulang Raja Harald V
ke Norway dalam tempoh beberapa hari akan datang. Menurut istana itu, baginda yang sedang menjalankan rawatan di Hospital Sultanah Maliha HSM di Langkawi akan kekal di hospital untuk beberapa hari lagi. Ia juga menyatakan bahawa baginda menerima perhatian dan layanan baik di hospital berkenaan, malah doktor peribadi yang merawatnya juga melaporkan keadaan kesihatan yang semakin beransur pulih. Baginda akan dibawa pulang dengan menggunakan pesawat pengangkutan Angkatan Tentera Norway dan urusan itu akan diselesaikan dalam masa beberapa hari lagi. Media sebelum ini melaporkan raja berusia 87 tahun itu mengalami masalah respiratori serta jantung ketika dalam lawatan peribadinya ke beberapa negara di Asia Tenggara. Mengapa saya perlu merayu kepadanya untuk buat dokumentari ini? Itu respons penyanyi Joe Flizzo mengenai persiapan menghasilkan dokumentari autobiografinya berjudul This is Johan yang tidak memerlukan kerjasama Malik selaku rakan duonya dalam kumpulan Tupac satu ketika dahulu. Joe atau nama sebenarnya Johan Ishak, 45 tahun, berkata tindakan tidak mencari Malik yang menghilangkan diri sebelum ini dilakukan demi menghormati keputusannya untuk bergerak solo yang lebih selesa berada di belakang takbir. Ditanya sekiranya pemilik nama sebenar Malik Ibrahim itu menonton dokumentari terbabit, Joe yang juga dikenali sebagai Mr. President berharap tiada sebarang kontroversi tercetus kerana dia sahaja yang masih membuatkan nama Tupac terus relevan sehingga kini. Sebelum ini, Tupac ditubuhkan oleh Joe dan Malik pada 1998 sehingga terkenal di peringkat antarabangsa, khususnya rantau Asia. Bagaimanapun, langit tidak selalu cerah apabila mereka memilih membawa haluan masing-masing dengan meneruskan kerjaya solo pada tahun 2007. Kita beralih ke berita dunia. Seorang aktivis alam sekitar dari Kampala, Uganda, percaya mencipta rekod dunia selepas memeluk sebatang pokok untuk tempoh 16 jam 6 saat. Faith Patricia Ariokot, 29 tahun, berjaya mencipta rekod rasmi yang pertama bagi cabaran tersebut. Menurut Faith, dia melakukan cabaran itu untuk menggalakkan orang ramai menanam pokok selain menekankan keperluan melindungi alam sekitar. Cabaran dilakukan Faith agak berbeza dengan rekod dunia yang lain kerana Faith tidak dibenarkan untuk berehat semasa melakukan aksi itu. Seorang wanita berdepan situasi memalukan apabila lamarannya ditolak teman lelakinya semasa siaran langsung rancangan radio di Australia. Dalam rancangan bual bicara pagi paling popular di Melbourne itu, seorang pendengar wanita dikenali sebagai Carly dengan berani melamar teman lelaki yang dikenalinya selama 5 tahun, Brad, melalui panggilan telefon. Lamaran itu dibuat semasa rancangan Fifi, Fav and Nick yang bersiaran secara langsung di Melbourne. Bagaimanapun, apabila teman lelakinya mendengar lamaran tersebut, dia terus menolaknya. Ia merupakan tradisi island yang mana wanita dibenarkan melamar lelaki pada tanggal 29 Februari. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita kembali lagi. Beralih ke berita ekonomi, Kementerian Pendidikan KPM menyerahkan cek sumbangan kutipan dana kemanusiaan Palestin berjumlah 11.5 juta ringgit kepada Kementerian Luar Negeri KLN hari ini. Menerusi satu kenyataan oleh KPM, dana berkenaan dikumpulkan menerusi acara mingguan Solidariti Palestin di semua institusi pendidikan KPM dan sumbangan pelbagai pihak. Cek sumbangan itu diserahkan oleh Ketua Setiausaha KPM Datuk Indra Nik Nasaruddin Muhammad Zawawi ketika mengadakan kunjung hormat ke atas Ketua Setiausaha KLN Datuk Seri Amran Muhammad Sin. Jelas kenyataan itu, sumbangan diserahkan kepada KLN selaku kementerian yang bertanggungjawab menyelaras bantuan kerajaan Malaysia kepada Palestin. Tambahnya, KPM sentiasa bersolidariti dengan perjuangan rakyat Palestin serta komited mendidik murid dalam dan seluruh warganya tentang nilai manusiawi.
Proton Part Centre Sdn Bhd PPCSB merancang penambahbaikan bekalan rantaian pergudangan alat ganti proton untuk tahun 2024 bagi menekankan dedikasi terhadap peningkatan yang berterusan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton, Roslan Abdul Wahab berkata, pelancaran sistem pergudangan baharu ini mencerminkan usaha berterusan untuk inovasi dalam memastikan penyelesaian optimum untuk pelanggan. Dalam pada itu, pihaknya akan terus berusaha untuk menambah baik perkhidmatan selepas jualan dan memberikan tahap kepuasan pelanggan yang tertinggi. Roslan berkata lagi, ia penting untuk menyokong peningkatan pegangan saham bagi memastikan ketepatan masa bekalan pasaran di semua wilayah. Berita sukan, atlet kebangsaan yang membawa pulang pingat pada Sukan Olimpik 2024 di Paris yang dijadualkan berlangsung dari 26 Julai hingga 11 Ogos ini bakal menerima habuan sebuah kereta berjenama luar negara. Menteri Belia dan Sukan Han Ah Yeow berkata pihak jawatankuasa Road to Gold RTG telah menerima tawaran tersebut daripada syarikat kereta yang berminat memberi ganjaran kepada atlet negara yang berjaya menamatkan podium pada tamasya sukan terbesar dunia itu. Bagaimanapun, Hannah turut berharap syarikat tempatan termasuk syarikat berkaitan kerajaan GLC untuk tampil memberi ganjaran kepada atlet yang mengharumkan nama negara di Paris 2024 kelak. Atlet yang merangkul pingat Sukan Olimpik layak menerima skim hadiah kemenangan Sukan Syakam mengikut warna pingat yang dimenangi, dengan pemenang pingat emas di Sukan Olimpik dan Paralimpik akan menerima RM1 juta, manakala perak dan gangsa masing-masing layak mendapat RM300,000 dan RM100,000. Penggempur Al-Nassr Cristiano Ronaldo akhirnya membuka mulut mengenai tuduhan berkelakuan melampau ketika meraihkan kemenangan 3-2 pasukan itu sewaktu menewaskan Al-Shabab Isnin lalu. Pemain berusia 39 tahun itu berdepan hukuman ekoran tindakan melakukan isyarat lucah tersebut yang dikatakan berpunca daripada sorakan penyokong Al-Shabab yang meluangkan nama Lionel Messi. Ekoran tindakan itu, Ronaldo digantung satu perlawanan oleh Jawatankuasa Tata Tertib dan Etika Persekutuan Bola Sepak Saudi SAFF dan didenda. Bintang Portugal itu juga perlu membayar denda Saudi Arabia Rial 10,000 kepada SAFF dan Saudi Arabia Rial 20,000 kepada Al-Shabab untuk menampung kos yuran pemfailan aduan. Bagaimanapun, Ronaldo seakan tidak mengakui kesalahan yang dilakukannya dan menganggap ia adalah sebahagian daripada cara meraihkan kemenangan selain tidak menganggap sebagai keterlaluan di Eropah. Video yang tular di media sosial merakamkan Ronaldo menekup telinganya sebelum berulang kali menunjukkan isyarat lucah ditujukan kepada penyokong Al-Shabab yang melaungkan nama Messi. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 2 Mac 2024. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Amira Shasha. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.